Pagi murid-murid, duduk. Ketika British memerintah tanah Melayu suatu ketika dahulu, sebelum tahun 1957, sebelum kita merdeka, sekolah-sekolah di tanah Melayu dibahagikan kepada beberapa sekolah. Antaranya sekolah Melayu, sekolah Inggeris, sekolah Cina, sekolah Tamil dan juga sekolah agama yang lebih dikenali suatu ketika dahulu sebagai madrasah. Dan setiap sekolah ini mempunyai bahasa penghantarnya yang sendiri. Seperti sekolah Inggeris dengan bahasa Inggerisnya, dengan sekolah Cina, bahasa Cinanya, sekolah Tamil, bahasa Tamilnya dan sekalian. Dan setiap sekolah ini mempunyai sistem kurikulum yang tersendiri. Namun menjelang kemerdekaan, dengan terbitnya kesedaran orang Melayu untuk memerdekakan tanah Melayunya, dan di situ juga wujud kesedaran untuk memajukan sektor pendidikan dalam kalangan orang Melayu sendiri. Rentetan itu, beberapa jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu, lantas menghasilkan beberapa laporan. Antaranya ketika tahun 1951, laporan yang pertama wujud ketika itu ialah laporan Barnes yang bertujuan menyemak serta memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu. Seterusnya, ketika tahun yang sama juga, laporan Fen Wu telah dikemukakan mewakili kaum Cina untuk menyemak pendidikan dalam kalangan kaum Cina. Kemudian setahun kemudian, 1952, Ordinan Pelajaran pula telah diutarakan mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan. Rentetan daripada Ordinan Pelajaran yang dikeluarkan ketika 1952. Beberapa tahun kemudian dikeluarkan pula laporan Razak ketika tahun 1956 bagi meletakkan dasar atau asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui sistem pelajaran kebangsaan sebagai salah satu medium perpaduan rakyat di tanah Melayu. Bahasa Melayu ketika itu dijadikan sebagai bahasa penghantar utama serta kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran serta sistem peperiksaan diselaraskan di semua sekolah ketika itu. Dengan nada suara yang lantang, Bapak Kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Selepas tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, kerajaan dalam sektor pendidikan sahaja, kerajaan telah menumpukan sepenuh usaha untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang mana sistem pendidikan ini boleh sesuai atau fit dengan semua kaum yang wujud ketika itu di tanah Melayu. Dan hasil daripada usaha ini telah mewujudkan satu Ordinan Pelajaran 1957 yang mana Ordinan Pelajaran ini digubal berdasarkan perakuan laporan Razak 1956, yang mana satu fakta menarik tentang laporan Razak 1956, laporan ini begitu mementingkan tentang perpaduan dalam kalangan penduduk tanah Melayu yang terdiri daripada berbilang kaum. Kemudian pada tahun 1960 pula, kerajaan telah mewujudkan satu jawatan kuasa yang dinamakan Jawatan Kuasa Rahman Talib, yang mana jawatan kuasa ini diketuai oleh Rahman Talib, yang mana bertujuan untuk mewujudkan Akta Pendidikan 1961. Jawatan Kuasa Rahman Talib mengambil langkah untuk mengkaji semula perakuan laporan Razak sama ada rasional atau tidak untuk diteruskan sebagai teras dasar pendidikan negara. Dan hasil daripada penelitian semula laporan Razak ini, Jawatan Kuasa Rahman Talib telah mengemukakan beberapa garis panduan dalam Akta Pendidikan 1961. Antaranya ialah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa penghantar utama bagi semua peringkat pendidikan.
dan juga penggunaan kurikulum yang selari atau selaras dengan sistem peperiksaan yang sama kepada semua pelajar di dalam semua sektor pendidikan di tanah Melayu ketika itu. Kemudian pada tahun 1962 pula, dasar pendemokrasian pendidikan diperkenalkan, yang mana bermula dengan pengenalan pendidikan percuma dalam kalangan rakyat tanah Melayu itu sendiri. Kemudian pada tahun 1964, dasar pendemokrasian pendidikan telah diperluaskan lagi dengan cara menghapuskan peperiksaan pemilihan kemasukan ke sekolah menengah, yang selama ini bagi setiap pelajar di tanah Melayu yang hendak melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah perlu menjalani peperiksaan, yang mana peperiksaan ini dikatakan sebagai wajib. Melalui penghapusan pendidikan ini telah menghasilkan implikasi yang positif, yang mana menyaksikan lebih ramai pelajar menyambung pelajaran pada peringkat sekolah menengah, dan ini adalah satu perkara yang positif dalam kalangan dalam sektor pendidikan sendiri, kerana ia menunjukkan bahawa rakyat tanah Melayu mempunyai kesedaran untuk melanjutkan pelajaran, untuk meningkatkan kualiti ilmu dalam kalangan mereka. DEB, iaitu lebih dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. Dasar ini merupakan salah satu falsafah yang digunakan untuk menyeimbangkan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi ketika itu. Dan di antara tempoh 1970 hingga ke 1990, pendidikan sekali lagi telah diberikan keutamaan untuk menangani masalah keseimbangan dalam masyarakat dengan cara menyediakan peluang pendidikan yang sama rata tanpa mengira bangsa dan kaum. Dan saat itu juga telah bermulalah era penyusunan semula pendidikan. Malaysia should not be developed only in the economic sense. It must be a nation that is fully developed along all the dimensions: economically, politically, socially, spiritually, psychologically and culturally. Dan pada akhir abad ke-20, negara sekali lagi telah menyaksikan perubahan yang pesat dalam sistem pendidikannya sendiri. Ini asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan telah digubal dan telah melalui beberapa pindaan seperti Akta Pendidikan 1996, Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 dan juga Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996. Usaha kerajaan juga tidak terhenti pada saat itu sahaja. Terdapat beberapa perubahan lagi, antaranya ialah perkembangan ICT dalam pendidikan dan juga penubuhan sekolah bestari pada tahun 1999. Kelayakan guru-guru juga telah dinaik taraf daripada sijil kepada diploma. Mata perguruan Sultan Idris juga telah ditukar namanya kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris, seperti yang kita telah kenali sekarang. Dan juga sekolah menengah vocational telah dinaik taraf kepada sekolah menengah teknik. Hadapi cabaran masa buka, penuh tenaga murni, bakti dicurah searah sehala dengan wawasan yang suci. Wawasan meningkat kemajuan, tiada lagi kepincangan, kemewahan rata dirasai, bersama kita nikmati. Zaman dasar wawasan negara. Pada zaman ini, sistem pendidikan kebangsaan telah diperkemas sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat dan alaf ke-21. Penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan telah diperlihatkan dalam perundangan, dasar dan program utama. Antaranya ialah Akta Pendidikan 1996, pindaan 2002, dan juga pelaksanaan pengajian dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris pada tahun 2003. Dan pada tahun 2003 itu juga BISP atau Bayaran Intensif Subjek Pendidikan telah diperkenalkan. Pada tahun 2005, program JCOF telah dilaksanakan dan telah diperluas pada tahun 2006 bagi memastikan murid-murid Islam menguasai Jawi, Al-Quran, bahasa Arab dan asas-asas ilmu fardu ain apabila mereka tamat sekolah rendah.
Dan perubahan yang paling signifikan atau perubahan yang paling ketara pada ketika itu ialah penubuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia atau lebih dikenali sebagai KPTM pada tahun 2004. Dan kementerian ini telah diwujudkan bagi membangunkan sistem pendidikan negara Malaysia ini sendiri.